Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita tentang bermulanya pada sel yang asal daripada mula lagi Tuhan dah adakan kanser sel dalam badan kita, memang ada. Okey, dan of course dalam 100 trilion sel kita tu, nanti sel kita yang mati disebabkan oleh sampai waktunya ataupun yang tak sepatutnya ada kanser sel, haruslah mereka sampai waktu mengikut aturan. Mereka harus orang panggil apa, meninggal dunia. Dia dipanggil apoptosis. Pernah dengar saya pernah cerita dulu. Lebih kurang 60 bilion setiap ketika daripada 100 trilion. Jadi walaupun dengan 60 bilion yang meninggal, sebab itu dipanggil fitrahnya, dalam body kita ada yang dinamakan tumor suppressor gene. Ada pengawal dia. Kerja dia macam kita juga, bila sampai waktu ada pengawal kita, faham tak? Ada malaikat yang dah ambil kita nanti. Dalam sel kita pun ada dunia kecil di sana pun, sampai waktu dia ambil supaya jangan kacau lagi dah. Tetapi sel-sel kanser ni disebabkan ada suasana environment yang membenarkan dia ataupun sampaikan dia tak mau dengar cakap. Itulah menyebabkan kanser sel tu daripada sel yang 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Tak, dia tak mau jadi 16, dia jadi 32. 32 tak mau jadi 42. 42 tak apa juga angka genap, tapi kadang-kadang dia jadi 51, 65, lepas tu jadi 60 ribu, lepas tu 1 juta, lepas tu berjuta-juta, lepas tu berbilion-bilion. Mereka tu dalam suasana dipanggil mutasi. Tahu mutasi? Daripada mitosis 1 campur 2, 2 jadi 4, itu dia ikut cakap tu mitosis, macam copycat, macam photostat machine. Tapi bila photostat machine tu berterabur lari, maka jadilah cerita dipanggil mutasi. Daripada mutasi itulah jadi apa yang dinamakan cancer cell. Bila cancer cell tu ada supply pula yang dinamakan angiogenesis, maksudnya berakar, beranak pinak, dia merebak-rebak, dia boleh sampai peringkat yang cukup laju, katanya sampai 6,000 kali ganda lebih cepat setiap hari. Dia akan dia akan apa orang panggil, dia akan meningkat dia punya number tu. Sebab itulah walaupun you dengar tu bermilion-milion, tapi dia memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum dia naik daripada 1 biji sawi nak jadikan 1 ibu jari saya ni, hampir kadang-kadang 5 hingga 8 tahun pun. Faham? Okey, sebab itulah anda tak nampak bila you kena pada umur 30-an, you tak tahu yang you kena, tengok-tengok umur 40, pum, kena. You pun heran, masa tu you tengah top, tengah naik pangkat, tengah jadi orang terkenal dan sebagainya, dia tak peduli. Masa itulah dia nak timbul. Faham? Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni katakan kalau kita tak mau kena masalah tu supaya dia dengar cakap, ataupun yang dah kena pun boleh ikut. Saya tak kata ni cuma untuk menghindar. Kalau dah kena nak buat macam mana kan? Kita kena berusaha. Baik, nombor 1. Ready? Okey, dengar. Okey, ready? Ini orang-orang barat pun dah ikut. Rupa-rupanya kita dah praktis beribu tahun dah sebenarnya. Jawapannya ialah apa? Fasting, iaitu berpuasa. Ini langkah pertama yang you kena belajar. Nasib baik kita dah diajar daripada kecil untuk belajar berpuasa bulan Ramadan. Tetapi ini adalah untuk setiap minggu, setiap bulan, untuk mereka yang memang risau. Dan memang kita perlu risau. Sebab zaman sekarang ni banyak faktor utama, ada 3. Stress, toxicity dan deficiency. Saya ulang lagi sekali. Stress, memang tak boleh lari. Toxicity, merata-rata toksik, betul tak? Ni, nampak ni electromagnetic frequency ni. Saya pun kalau tak break, bahaya ni. 3-4 kamera dekat depan, lampu lagi dan sebagainya. Ada wifi lagi, ada itu baru cerita electricity, belum cerita makan, minum, udara, Masya Allah. So, toxic dan deficiency, tak cukup. Banyak benda yang tak cukup. Daripada tanah lagi, baja kita kata je makan sayur, makan benda-benda yang tinggi daripada mineral, vitamin, padahal elak. Faham tak? Bila elak masuk dalam pun jadi tak ada apa-apa, macam mana kita nak lawan? Itu tujuan saya minta you belajar fasting. Rupanya fasting, berpuasa, boleh dengar, ada 5 sebab kenapa kanser takut pada orang yang rajin berpuasa. Alright, puasa kita yang saya maksudkan ialah puasa malam, selepas makan malam tu sampai pagi, minum air boleh. Pernah dengar D&D diet?
Okey, nombor 2, puasa air yang siang tu. Kalau you tak puasa sunat hari Isnin dan hari Khamis, bagus, disambung terus. Dan puasa hari putih 13, 14, 15, ikut aja. Okey, yang orang Islam buat tu boleh pakai sangat-sangat. Sebab mereka yang ikut diet yang gila-gila kat sana tu sampai 7 hari puasa tak berhenti. Bukan kata buka puasa biasa-biasa. Mereka dibenarkan minum air 1 hari 24 jam tu, itu saja yang dibenarkan. Buat sampai 7 hari. Boleh tak? Okey, kita cukup yang saya cerita tadi. Boleh ingat? Puasa malam, puasa Isnin dengan Khamis, lepas tu puasa 13, 14, 15. Kalau nak puasa terus untuk setiap hari tu terserah pada you lah. Tapi saya cadangkan nombor 2 stylenya ialah makan tidak lebih daripada 2 kali sehari. Makan besar, maksudnya makan lunch atau dinner. Yang paling abdal pilih satu, lagi bagus untuk orang yang nak lawan kanser. Ni fokusnya kepada kanser ni. Okay, OMAD, or 1 meal a day. Ni terminologi yang diorang pakai, tapi kita boleh macam buka puasa tu cukup. Okay, cuma pilihan makanan tu ikut DND diet punya style. Banyakkan yang benda hijau, nanti saya ceritakan, listkan benda tu. Dan jangan sampai lapar. Sebab apa? Air dibenarkan, air kelapa semua, sahur semua dibenarkan, no problem. Ingat, puasa okay, so puasa yang terbaik. Bukan style kita punya buka puasa dengan ABC, dengan air sirap semua tu salah. Okay? Sebab masih kena ikut DND diet yang tidak ada sugar, tidak ada susu dan tidak ada benda yang bermata dan berkaki, except 2 kali seminggu untuk hari yang dinamakan treat day. Hari kita belanja diri kita supaya kita macam bagi hadiah lah, sebab kita disiplin. Tapi apa pun, 5 sebab utama ialah, nombor 1, bila berpuasa dia berhentikan, dia merendahkan mTOR. mTOR ni nama sains lah. Yang satu lagi namanya IGF. Tak apa, you tak payah ingat 2 nama ni, tapi dah dibuat kajian. Bila kita puasa je, IGF dengan mTOR ni dia jatuh, maksudnya dia turun. Kerja mTOR dengan IGF ni ialah untuk membina, untuk anabolik, maksudnya dia membesarkan sesuatu yang kecil. Boleh faham tak? Dia orang panggil apa? Ketumbesarannya tu dia bantu, dia push. Tapi kalau you ada ataupun nak kena kanser, benda tu kecil, kalau mTOR dengan IGF ni banyak, dia akan membesarkan lagi. Faham? So kita tak nak benda tu berlaku, so kita kena buat apa? Kita kena puasa mengurang dan dia tidak benarkan mTOR dan IGF ni berfungsi. Bagus tak bagus? Dahsyat tak? Sebab tu kalau Tuhan suruh kita puasa tu, mungkin yang ni sainsnya belum kita belajar. Malam ni kita belajar. Nombor 2, you dah pernah dengar puasa merangsangkan lagi apa yang dinamakan autophagy. Perkataan autophagy ni you kena belajar daripada sekarang, sebab ramai orang dah menggunakan perkataan ni. Sebab rupa-rupanya Tuhan dah tahu banyak bahan-bahan kita longkang-longkang yang tak dicuci semua tu, atau bahan-bahan berkarat semua tu, kalau ada autophagy ni dia bersihkan. Macam orang kata apa, surat khabar lama punya lori datang ambil untuk recycle. Nombor 2. Nombor 3, dia membuat stem cell baru. Cantik tak cantik? Walaupun tadi saya kata dia bunuh sel-sel yang tak bagus, termasuk sel kanser, ada pengawal dia. You tak dengar cakap, I godam you pergi, masa you dah sampai. Tak dengar juga cakap, dia okey, keluarkan stem cell baru, terutama sekali immune cell. Yang penting ialah immunity. So perkataan immunity ni bukan untuk COVID saja. Immunity ni untuk penjagaan seluruh badan, termasuklah lawan kanser. Cun tak? Okey, you pernah dengar, mungkin tak pernah dengar, tapi untuk orang saintis dalam ruang ini, dia mesti nak tahu perkataan NK cell ataupun T cell. Sel-sel ni adalah sel yang khas untuk bunuh semua-semua yang termasuklah virus, bakteria, parasite dan sebagainya. Dalam soal ini dia membunuh sel yang tak dengar cakap. Sel kanser senang je, sel yang dah jadi gangster. Habis cerita. Alright. Nombor 4, bila puasa dia mengurangkan inflamasi. Malam tu saya cerita tentang inflamasi, ingat tak? Berbagai jenis penyakit termasuk kanser pun ada hubungannya dengan inflamasi. Maklum saja, apabila sesuatu sel tu terjejas, apa saja yang merosakkan, dia akan terus membawa kepada proses inflamasi. Merah, panas, sakit, bengkak dan tidak berfungsi. Jadi kita kena ingat, puasa membantu mengurangkan inflamasi.
Sambilan tu kalau you ada inflamasi penyakit lain pun dia tolonglah. Baik, last sekali ialah nombor 5, bila berpuasa kita akan lebih kuat bertahan kalau kena kot-kot lah, kena kemoterapi ke, kena radiasi dengan ni. Doktor kena buat radiation semua, bagus kita boleh bertahan. Kena steroid ke, puasa dapat membantu. Yang untungnya dia boleh menahan daripada kesan apa dipanggil radiation dan kesan kemoterapi, racun-racun tu kan. Tapi cancer cell tak boleh tahan. Cancer cell dia tidak lawan, dia kena kemo dia mati dulu. Dia kena radiation dia pun terbakar. Tapi sel kita bertahan walaupun dia pedih, dia bengkak, dia hilang rambut, botak. Ingat tak masa saya dulu tahun 2001 botak habis. 2011 kena second time, ingat dah relapse tu, saya tak pergi langsung ke kemo, tak pergi langsung radiation, takut tak mau langsung steroid. Buatlah perangai ikut yang saya cerita malam ni dengan DND diet, dengan water therapy, dengan puasa cukup, of course dengan makanan lah, diet yang betul. Baik, itu nombor 1 langkahnya. Yang nombor 2 ialah kopi ni. Ambil catatan ni, okey. You kena cari setiap hari tukar-tukar lah. Hari ni buat tu, hari ni ambil yang ni, tukar-tukar. Kalau tidak nanti banyak sangat dan bosan pula. Nombor 1 dia panggil alpha lipoic acid. Kopi ni ada jual kat farmasi ni. Okey, tulis 4 hingga 8 gram. 4 hingga 8 gram sehari. Lepas tu besok tukar you ambil Garcinia pula. Garcinia ni bukan yang untuk nak kuruskan badan tu, ada special yang dipanggil hydroxycitrate. 1 hingga 3 gram sehari. Tukar, besok tukar lain pula. Red algae, ni seaweed ni apa? Algae ni yang warna merah punya. Hijau pun ada kan, brown pun ada, tapi cari yang merah. Ada jual kat kedai organik. Berapa gram satu hari, makan dengan nasi ke, makan dengan you punya salad ke apa, tabur kat atas tu 8 gram satu hari. Betul ni, mana saya cerita ni, baru kali malam ni saya cerita. Lagi satu nanti saya cerita macam mana nak dapat black seed oil ataupun black seed powder, habatus sauda, yang saya buat dalam haba gel tu memang boleh digunakan kan untuk meningkatkan immunity. Kebetulan memang dibuat kajian lagi sekali, memang nak lebih kurang 400 hingga 500 mg 2 kali sehari. Kebetulan yang saya buat untuk kita lawan virus tu pun namanya haba gel tu ada dalam ni, so dah terkenal, alhamdulillah. Garlic, banyak saya cerita dulu, tengok dalam YouTube garlic berlambak-lambak sampai kalau tak lalu pun pergi cari pearl garlic, ada jual sekarang. Okay. Garlic ni bawang putih. Lepas tu green tea, number 1 tea untuk orang kanser ialah green tea. Okey, kalau boleh ambil matcha tea. Matcha ni kualiti yang lebih tinggi lah, asalkan dia green tea. Jaga baik-baik dah ada orang menipu berwarna je, jaga baik. Okey, lepas tu yang paling menjadi viral pertama kali 3 tahun dahulu saya keluar dalam YouTube, namanya ialah cruciferous vegetable. Selalu sangat saya cerita bahan-bahan veggie, sayur-sayuran yang rangup, yang menghijau, semua dah tahu. Broccoli, cabbage, kale, apa lagi, bok choy, sprout tu, Brussels sprout. Okey, lepas tu kalau nak broccoli sprout pun boleh. Semua sprout ni bagus, yang macam tauge tu. Okey, ingat cruciferous vegetable, termasuklah kita punya spinach, termasuklah kita punya kangkung. Jangan malu, kita punya ulam best of the best. Jadi yang menghijau, you betul, you dah memang tepat. Saya nak cerita sikit, kalau apa pun habis fasting, dah faham. Nombor 2, bahan yang saya bagi tadi dah banyak, lebih daripada 5 dah pun. Tapi yang perlu saya ingatkan kali kedua malam ni ialah no sugar, no susu yang terutama sekali susu moden, and bukan yang bermata dan berkaki daging semua tu. Tunggu sekejap sampai you dah lega, except 2 kali seminggu saya kata apa, itu pun telur dengan ikan yang dibenarkan. No ayam, no daging-daging yang kalau tak dibela sendiri jangan. Kalau tak dilepas, diliarkan di dalam hutan, jangan makan. Pasal apa? Terlalu banyak antibiotik, hormon dan sewaktu dengannya. Faham Baik. Last kali saya bagi dah lebih daripada 5 ni, tapi saya nak bagi bonus. Dalam brokoli, dalam bahan-bahan yang menghijau tadi, yang penting kenapa dia berhasil dan mendapat jawapan yang begitu menakjubkan, sebab dia ada satu bahan yang kanser takut, namanya dia namanya sulforaphane.
Saya bagi nama lah Mr. Sulforaphane. Bila dengar je sulforaphane ni, dia cukup takut. Dia takut kepada beberapa nama-nama seperti fasting, dia takut. Orang yang berpuasa dia takut kanser ni. Orang yang suka makan benda yang sulforaphane, yang tadi yang menghijau semua tu, termasuk cabbage saya dah cerita, bok choy satu lagi, ni orang Cina sukalah ni. Okay. Dan ada 2-3 lagi yang bonus saya bagi. Fermented, benda-benda yang fermentasi, faham tak? Yang macam tempe, kimchi, kefir, sauerkraut, ni Mak Saleh punya style lah. Tapi sebenarnya kita boleh buat. Kalau you tengok cara dia buat tu senang sangat, lebih senang daripada kita buat kita punya jeruk tu. Okay? Kita punya, bukanlah perkasam, yang tu dah teruk sangat. Ni macam tempe-tempe ni kan, asalkan dia ada fermentasi, boleh makan bersih, tidak ada bahan-bahan chemical. Sebab kadang-kadang orang buat jeruk semua ni banyak chemistry pula, chemical seperti boric acid semua tu, bahayalah kan. Kalau you tengok kat kedai-kedai asam tu, itu bukan untuk kanser. Bahkan yang tu boleh menyebabkan kanser. Faham tak faham? Yang saya cakap ni macam yang bersih-bersih, macam miso sup, kan, yang Japanese punya restoran tu, itu bagus. Okay? Sebab asalkan dia ada bahan-bahan yang berbentuk fermentasi, ada ragi dalamnya. Setengah orang buat daripada olive pun, buah zaitun pun ada kan, buat daripada cabbage, gobis, semua tu daripada timun, yang tu boleh you makan campur dalam you punya salad, bagi rasa masam-masam sikit. Cun lah kan, baru sedap sikit, rasa masin-masin sikit tu, no problem. Lepas tu prebiotik dan probiotik wajib. Semua yang tak jaga perut, disebabkan perut kita ni ada bakteria yang ada kaitan dengan penjagaan keseluruhan hormon-hormon kebaikan untuk pergi ke otak pun datangnya sebahagian besar daripada perut. Ingat tak, serotonin semua tu datang daripada mana? Tryptophan semua tu datang connectionnya daripada perut kita. Jadi kalau perut tak happy, saya dah selalu kata body kita tak happy. Kalau body tak happy, kalau tengah nak kena kanser, cepat lagi dia membesar. Faham? So itu yang kita buat untuk diri saya tu, saya buat fiber up untuk kuatkan. Jadi makanan yang ada serat, cun. Okey, makanan yang ada kekacang, best. Yang ada lentils, dal semua tu, okey. Buah-buahan yang berpuluh, maksudnya yang berserat, ambil banyak-banyak, no problem. Ikut saya punya formula, pagi buah, tengah hari salad, malam salad. Lepas tu makan besar sekali, cukup. Boleh kenyang. Kalau lapar aja, ganti dengan kacang-kacang semua tu. Lepas tu minum air banyak-banyak. Buat pula dengan celery, buat pula dengan saya ajar barley tu, cun lah, habis. Jangan lupa kepada RX Lite, sebab dalam RX Lite tu ada rainbow food, ada makanan gantian. Kalau you takut sangat nak makan apa betul tak betul, you just replace dengan RX Lite. Sebab saya buat sendiri untuk diri saya. Dalamnya ada apa? Ada yang menghijau namanya moringa, ada dark chocolate, ada 28 rainbow food. Jadi ekstrak ni membantu. Saya ulang, jangan ambil setiap hari, sebab kita nak kata orang Japan yang panjang umur di Okinawa tu, saya belajar, dia makanannya mesti satu hari ada 30 jenis. Saya ulang, mereka punya macam budaya mereka tu memastikan ada 30 jenis makan dan minum. Dia orang tu campur-campurannya ada variety. So RX Lite antara yang terbanyak variety lah, lebih daripada 30. Saya buat untuk diri saya sebenarnya, bukan sangat untuk nak kuruskan badan je. Okay. Jadi black seed oil, habatus sauda tu dah ada dalam herbal gel, tak payah you pening kepala lagi dah. Saya buat khas untuk meningkatkan imuniti saya dan kawan-kawan saya dulu. Ingat tak, zaman PKP 2 tahun lepas tu saya dah buat benda tu. Sekarang kebetulan memang orang buat kajian dalam habatus sauda dan dalam royal jelly, honey, okey, memang ada kebaikannya untuk orang berpenyakit ataupun nak lawan kanser. Sebab ada satu namanya thymoquinone dan satu lagi namanya somatostatin dalam Nigella sativa. Okey, anda sekalian, jangan risau. Anda asalkan tidak begitu stres, tidur mencukupi, matahari, sedikit exercise cukup, alhamdulillah. Kita jumpa lagi pada waktu terdekat. Saya mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Semoga dunia anda bahagia, dunia ni bahagia. Itu yang kita nak, dan akhirat kita syurga. InsyaAllah semua sekali kita doakan. Dan jangan lupa sentiasa kita berpositive thinking supaya kita beranikan diri untuk berlawan
dengan apa yang Tuhan janjikan. Setiap penyakit tu ada ubatnya. Okeylah, kita let go and feel good all the time. Boleh? Okey, kian salam pada family semua. Assalamualaikum. Kalau sempat tekan like, love dan jangan lupa share dengan kawan. Boleh? Tolong saya supaya kita ramai lagi dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,